boleh ringkaskan, maksudnya saya mendambakan, menginginkan, mengharapkan lahirnya satu masyarakat Islam yang confident. Masyarakat Islam yang penyayang, compassionate. Dan masyarakat Islam yang penuh dengan rahmah. Apa juga yang kita lakukan harus mempunyai ciri 3 perkara ini. Kita confident, kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Kita harus bersifat penyayang, compassionate, dan penuh dengan rahmah, kasih sayang kepada semua ciptaan Allah SWT. Bukan hanya sesama manusia, tapi kepada semua ciptaan Allah SWT. Yang saya maksud dengan yakin bahawa seperti COVID sebagai contoh. COVID-19 sepanjang tahun 2020 adalah satu peluang untuk kita menilai keyakinan kita. Dan saya berbangga melihat keyakinan, daya tahan agamawan kita, para asatizah kita dalam menangani perkara seumpama tadi. Kita melakukan sesuatu bukan hanya kerana kita terpaksa. Kita melakukan sesuatu bukan hanya kerana ini darurat. Kita tidak selalu hanya menggunakan konsep darurat dalam menyelesaikan masalah. Bila kita menutup masjid misalnya, kita yakin bahawa ini adalah demi keperluan, demi daruriyat. Bukan darurah, tapi daruriyat. Kehidupan dan kesinambungan kehidupan manusia di sini. Kita yakin bahawa kita bukan memperlekehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Kita yakin bahawa kita didorong, motivasi kita adalah untuk memainkan peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus yakin. Dan saya bangga melihat golongan agamawan kita, asatizah kita di Singapura ini mempunyai ciri daya tahan dan keyakinan semua tadi. Kita melakukan segala ini bukan kerana terpaksa. Apatah lagi mungkin ada sesumbang mengatakan bahawa ini kerana mengikut telunjuk kuasa-kuasa tertentu. Saya telah nyatakan tadi bahawa fatwa, jawatan fatwa bukanlah orang-orang MUIS, bukan staf MUIS. Jawatan fatwa adalah orang-orang independen, asatizah yang berkecuali. Seperti Ustaz Fatur Rahman dan beberapa asatizah yang lain tadi. Mereka membuat fatwa-fatwa keputusan penting ini demi untuk kemaslahatan ummah. Dan ini semua ialah untuk memainkan peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah SWT ini. Dan bila kita melakukan fatwa-fatwa, kita mengeluarkan pandangan-pandangan ini, semua ialah dengan rasa compassion, rasa kasih sayang. Rasa untuk memelihara mereka-mereka yang kita sayangi. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Fadhil Ustaz Aiman, kepada beberapa perkara. Pertama sekali saya ingin tegaskan tentang peranan kita sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita selalu terangkan bahawa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Dan kemudian kadang-kadang kita juga bataskan makna ibadah kepada ritual, kepada amalan-amalan ibadah, berpuasa, berzikir, bersembahyang, bersolat dan sebagainya. Sedangkan konsep ibadah itu lebih luas. Tapi katakanlah, walaupun kalau kita memahami ibadah dan makna yang sempit tadi, kita tahu juga bahawa antara fungsi ciptaan Allah SWT, antara kita dicipta oleh Allah SWT ialah sebagai khalifah di atas muka bumi Allah SWT. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahawa, jadi maksudnya kalau Islam, raison d'être, tujuan ciptaan manusia adalah untuk berfungsi sebagai khalifah. Yang dimaksudkan sebagai khalifah adalah untuk kita mengimarahkan dan memakmurkan bumi Allah SWT ini. Menjadikan bumi Allah SWT tempat yang selamat, tempat yang selesa, sentosa untuk kita beribadah. Kerana tak mungkin kita boleh beribadah kepada Allah SWT sedangkan bumi kita dalam ketakutan. Bagaimana kita nak bersolat misalnya, sedangkan kita takut keliling kita semua ada penyakit ke, ada serangan ke dan sebagainya. Ini adalah misi madani, misi ketamadunan umat Islam. Bukan hanya ibadah yang kita pada umumnya faham yang betul ritual, tapi adalah peranan ketamadunan kita. Mengimarahkan masjid, mengimarahkan dunia ini. Dalam hal ini, dalam kita membincang tentang mengimarahkan dunia ini, kita haruslah menjadi penyelesai kepada permasalahan. Kita harus menjadi producers, penghasil, dan bukan hanya pengguna, consumers. Alangkah baiknya bahawa bila kita bicara tentang vaksin, tak timbul masalah halal haram,
Kita sepatutnya yang menghasilkan vaksin tadi. Maksud saya kita ialah orang umat Islam, para sains pakar-pakar sains, dan saya yakin bahawa di dalam makmal sains ramai pula pakar-pakar sains Islam kita. So jadi kita ingin menghasilkan dan bukan hanya pengguna saja. Dan kemudian kita tiba persoalan semua tadi. Tetapi kalaupun kita belum lagi menjadi penghasil, producers kepada vaksin ataupun penyelesaian pada permasalahan-permasalahan semasa, kita haruslah memberi sumbangan kepada menyelesaikan masalah ini. Bukan menjadi hambatan, bukan menjadi sinis.